Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Infopodi bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga menerima permintaan daripada anda yang ingin kami bahaskan tentang aktor Shammi Kapoor. Sebenarnya kami pernah bahaskan tentang aktor ini sewaktu membicarakan dinasti Kapoor. Namun pembicaraan ketika itu tidak menyeluruh. Oleh kerana banyak fakta-fakta tentang aktor yang satu ini, maka kami akan bahaskan tentang aktor ini dalam dua bahagian. Video ini merupakan bahagian yang pertama. Shammi Kapoor atau nama asalnya Shamsher Raj Kapoor dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 1931 dan meninggal dunia pada tanggal 14 Ogos 2011 dalam usia 79 tahun. Dan dia merupakan seorang aktor di India yang berlakon dalam filem-filem Bollywood. Di sepanjang karirnya sebagai pelakon, Shammi memenangi 2 award Filmfare, iaitu dalam kategori pelakon lelaki terbaik menerusi filem Brahmachari 1968 dan juga kategori pelakon pembantu lelaki terbaik menerusi filem Vidatta 1982. Kemudian pada tahun 1995, Shammi diberikan anugerah Filmfare Lifetime Achievement Award. Shammi Kapoor dilahirkan di kota Bombay yang sekarang bernama Mumbai. Ayahnya merupakan pelakon filem dan teater terkenal iaitu Prithvi Raj Kapoor dan ibunya bernama Ramsharni Mehra. Shammi merupakan anak lelaki kedua kepada Prithvi Raj. Dia memiliki seorang abang iaitu aktor dan pembuat filem terkenal Raj Kapoor dan adiknya pula ialah aktor Shashi Kapoor. Shammi juga memiliki seorang adik perempuan iaitu Urmila Kapoor dan adik kembar Ravindra Kapoor dan Devinder Kapoor yang meninggal sewaktu kecil. Walaupun Shammi dilahirkan di Mumbai, namun Shammi membesar di Calcutta yang sekarang dikenali dengan nama Kolkata kerana ketika itu ayahnya banyak terlibat dalam pementasan teater dan lakonan di kota itu. Shammi juga mulai masuk sekolah ketika tinggal di Kolkata. Setelah keluarganya hijrah kembali ke Mumbai, Shammi memasuki sekolah St. Joseph's Convent, Wadala dan dilanjutkan ke Don Bosco School. Shammi Kapoor sempat memasuki Kolej Ram Narayan Ruia namun berhenti separuh jalan. Dia kemudian menyertai grup teater milik ayahnya, Prithvi Theatres. Shammi mulai menjadi pelakon teater pada tahun 1948 sebagai artis junior yang dibayar gaji per bulan sebanyak Rp50 sahaja. Shammi dikatakan bekerja di grup teater ayahnya selama 4 tahun hingga tahun 1952. Shammi Kapoor memulai debutnya sebagai pelakon filem Bollywood pada tahun 1953 menerusi filem Jiwan Jyoti. Shammi benar-benar struggle di Bollywood ketika itu. Dia banyak berlakon filem daripada tahun 1953 hingga tahun 1957. Namun kebanyakan filem-filem lakonannya itu justru lebih mengutamakan pelakon wanitanya atau istilahnya women-oriented film. Walaupun Shammi banyak diberi kesempatan berlakon dengan para aktris popular Bollywood ketika itu seperti Madhubala, Nutan, Shyama, Nalini Jayawant, Suraya dan Meena Kumari, tapi semua filem-filem ini gagal di pasaran. Selain itu, tidak satu pun filem lakonan Shammi Kapoor yang menjadikannya popular dan diterima audiens. Shammi berasal dari keluarga Kapoor. Ayahnya cukup terkenal sebagai pelakon filem dan teater. Abangnya Raj Kapoor pula juga merupakan pelakon dan pembuat filem terkenal ketika itu. Bahkan abangnya Raj bersama-sama dengan aktor Dilip Kumar dan Dev Anand mendominasi filem-filem Bollywood ketika itu. Namun Shammi masih mengalami kesukaran untuk menempatkan dirinya di Bollywood. Akhirnya kesempatan itu datang juga bila Shammi diberikan kepercayaan menjadi pelakon utama filem yang berjudul Tumsa Nahi Dekha 1957. Shammi dipasangkan dengan aktris yang kurang popular iaitu Amita. Namun Shammi berhasil mencuri perhatian audiens dengan akting dan stylenya yang tersendiri menerusi filem ini. Dia berhasil melakukan watak lelaki playboy yang meyakinkan dalam filem ini. Sejak itu nama Shammi Kapoor mulai menjadi perhatian para audiens.
Syami menunjukkan kehebatannya lagi bila dipilih membintangi filem musical Dil De Kedeko 1959. Dia dipasangkan dengan pelakon baru yang bernama Asha Parekh. Filem ini meledak di pasaran dan nama Syami menjadi igawan para fans wanita. Kehebatan Syami berlanjutan dalam filem yang berjudul Jungli 1961. Filem ini menjadi blockbuster walaupun Syami hanya dipasangkan dengan pelakon baru dalam filem itu, iaitu Saira Banu. Nama Syami Kapoor semakin kukuh dalam industri filem Bollywood pada dekad 60-an bila sebagian besar filem-filem lakonannya meledak di pasaran seperti filem Profesor 1962, Kashmir Ki Kali 1964, Tisri Manzil 1966, An Evening in Paris 1967, Brahmachari 1968 dan Prince 1969. Filem-filem lain lakonannya ialah College Girl 1960, Basan 1960, Singapore 1960, Boyfriend 1961, Rajkumar 1964, Dil Tera Divana 1961, Wala Kya Baat Hai 1962, Pyar Kiya To Darna Kya 1963, Chinatown 1962, Bluffmaster 1963, Janwa 1965 dan Badtamiz 1966. Dalam filem-filem lakonannya, Syami banyak menggunakan suara penyanyi Muhammad Rafi dan sebagian besar lagu-lagu yang dinyanyikan Rafi dan dimuatkan dalam filem lakonan Syami Kapoor menjadi hits bahkan evergreen hingga kini. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan filem-filem lakonan Syami Kapoor meledak di pasaran. Syami tidak keberatan bila para pembuat filem memasangkannya dengan para aktris yang baru pertama kali berlakon filem, misalnya aktris Asha Parekh, Saira Banu, Sharmila Tagore dan Sadhana. Terbukti para aktris ini kemudian menjadi pelakon terkenal di Bollywood. Syami Kapoor juga tidak pernah menolak bila ditawarkan berlakon bersama para aktris yang sebelumnya terkenal dalam filem-filem India Selatan. Syami berlakon dalam 2 filem dengan aktris India Selatan iaitu B. Saroja Devi dalam filem Pyar Kiya To Darna Kya 1963 dan Pritna Jane Reed 1966. Dia juga berlakon bersama aktris Padmini dalam filem yang berjudul Singapore 1960 dan dengan aktris Bai Jayantimala dalam filem College Girl 1960 dan Prince 1969. Syami Kapoor mempunyai keunikan yang tersendiri untuk menempatkan dirinya di Bollywood bermula dari akhir tahun 50-an lagi. Syami satu-satunya aktor Bollywood yang mempunyai kemampuan menari dalam filem-filem Bollywood daripada akhir 50-an hingga awal 70-an. Syami yang mengkoreograf tariannya dan dia tidak memerlukan koreografer tarian. Sebab itulah dia juga digelar sebagai Elvis Presley India. Pada awal tahun 70-an, Syami masih menjadi pelakon utama untuk beberapa filem, misalnya Pritam, Jane Anjane, Jawan Mohabbat dan Andaz. Kesemua filem ini rilis pada tahun 1971. Namun filem-filemnya yang berjudul Pritam dan Jawan Mohabbat gagal di pasaran. Kali terakhir Syami Kapoor berlakon watak hero romantik ialah dalam filem Andaz 1971. Filem ini turut menampilkan superstar Rajesh Khanna sebagai pelakon undangan. Filem ini menjadi hits. Sebenarnya ada satu lagi filem yang menampilkan Syami Kapoor sebagai hero, iaitu filem yang berjudul Chote Sarkar. Namun filem ini terlambat rilis dan hanya menemui penonton pada tahun 1974. Sebenarnya guys, memasuki dekad 70-an, Syami Kapoor yang sudah berusia 40 tahun mengalami masalah kelebihan berat badan dan dia sudah tidak sesuai memegang watak hero dalam filem. Syami mulai muncul melakukan watak pembantu. Bahkan dia berlakon menjadi ayah aktris Saira Banu dalam filem Zamir 1975. Saira adalah heroin Syami Kapoor dalam filem Jungli. Syami meneruskan kerjaya aktingnya hingga ke tahun-tahun 80-an dan 90-an. Bahkan dalam filem yang rilis pada tahun 1982 yang berjudul Vidata, Syami sempat berkolaborasi dengan aktor-aktor hebat Bollywood iaitu Dilip Kumar dan Sanjeev Kumar yang kesemuanya melakonkan watak utama. Yang hebatnya, Syami berhasil memenangi anugerah Filmfare dalam kategori pelakon pembantu lelaki terbaik seperti yang kami sebutkan tadi. Syami diinfokan mengurangkan filem-filem lakonannya pada penghujung tahun 90-an dan awal tahun 2000. Dia hanya muncul menjadi pelakon undangan dalam filem Janam Samjakaro 1999 bersama Salman Khan dan Urmila Matondkar. Syami juga muncul dalam filem yang dibuat Devanan yang berjudul Sensa tahun 2001, Wah Tera Kya Kehna tahun 2002 dan Sandwich tahun 2006.
Sebelum maut menjemputnya, Syami sempat membuat penampilan dalam filem yang dibuat oleh Imtiaz Ali pada tahun 2011 yang berjudul Rockstar dan menampilkan pelakon utamanya Ranbir Kapoor yang merupakan cucu Raj Kapoor, iaitu abang Syami Kapoor. Sebenarnya guys, Syami juga pernah menjadi sutradara untuk 2 judul filem, iaitu filem Manoranjan 1974 dan juga filem yang berjudul Bundalbaz 1976. Walaupun kedua-dua filem ini tidak meledak di pasaran, namun filem-filem ini menuai pujian daripada para pengkritik filem dan dianggap filem ini melampaui zamannya. Syami juga tercatat pernah membintangi siri TV yang berjudul Catan dan disiarkan di saluran Zee TV untuk tempoh setahun lebih pada tahun 90-an lalu. Guys, sebagian besar fans Bollywood bila disebut nama Syami Kapoor, otomatik mereka akan teringat lagu Yahoo, Chahe Koi Mujhe Jangli Kahe ataupun lagu Oh Hasina Zulfo Wale Jane Jaha. Itu juga sebabnya setelah beliau meninggal dunia pun para fans yang masih teringat akan tenaga elektriknya, personaliti flamboyan yang dimilikinya dan lagu-lagu yang beliau nyanyikan dalam filem-filem lakonannya. Itulah yang disebut Syami Magic. Syami dianggap sebagai insan yang bertanggungjawab merubah dan melakukan transformasi penampilan hero Bollywood yang konvensional pada akhir tahun 50-an dan sepanjang dekad 60-an yang didominasi oleh 3 aktor terkenal Bollywood, iaitu Dilip Kumar, Devanand dan Raj Kapoor. Ketiga aktor ini memiliki pesona individual yang tersendiri. Dilip Kumar dikenali sebagai tragedy king, Devanand pula dikenali sebagai lelaki metropolitan yang menawan, sementara Raj Kapoor pula membawa imej lelaki yang penuh perasaan cinta dan memiliki hati emas. Untuk memecah dominasi tersebut, Syami harus tampil berbeda. Seperti yang kami katakan di awal tadi, Syami berdepan dengan situasi yang getir di awal kemunculannya di Bollywood bila 18 filem lakonannya semuanya gagal memberikan keuntungan kepada pembuatnya. Hanya menerusi filem Tumsa Nahi Dekha, nasib Syami mulai berubah. Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan filem-filem lakonannya, Syami Kapoor tidak pernah putus asa. Di saat itulah dia mendapat idea untuk membuat perubahan pada penampilannya dalam filem Tumsa Nahi Dekha. Syami yang ketika itu sudah berumah tangga dengan aktris Geeta Bali turut dibantu istrinya melakukan perubahan itu. Syami Kapoor dalam satu wawancara dengan penulis buku Syami Kapoor The Game Changer mengatakan dia mengambil keputusan untuk merubah penampilannya. Dia mencukur misai atau kumisnya dan mulai menyediakan pakaiannya sendiri yang turut dipakainya dalam filmnya. Dia membeli t-shirt yang sedang trending, juga jeans, jaket dan scarf. Bahkan ada yang dibelinya dari luar negeri. Disebabkan perubahan diri Syami Kapoor itulah filem yang dibuat oleh Nasir Hussain yang berjudul Tumsa Nahi Dekha rilis pada tahun 1957 tidak hanya melonjakkan nama Syami Kapoor, tapi filem itu juga menjadi turning point perubahan pada penampilan hero Bollywood. Perubahan itu mencakupi penampilan fizikal, sikap dan yang paling penting menari. Kalau sebelum itu para hero filem Bollywood bila adegan menyanyikan lagu hampir tidak pernah menari dan mereka hanya berkeliling pepohonan. Namun Syami Kapoor tampil berbeda. Dia menari ala-ala Elvis Presley dalam filem lakonannya. Syami dilihat melakukan hal itu dalam filem Tumsa Nahi Dekha tersebut. Sutradara filem itu Nasir Hussain membiarkan Syami Kapoor menari dengan gayanya sendiri dalam filem itu. Nasir merasa yakin terhadap kemampuan Syami dalam menari. Syami berusaha tampil berbeda dalam setiap adegan lagu dalam filem itu. Oleh kerana kebebasan yang diberikan oleh pembuat filem itu menyebabkan Syami menjadi terkenal dan filem itu meledak di pasaran. Memang diketahui umum ketika itu para hero Bollywood selalu dikendaki tampil dengan penuh romantis dengan sorot mata yang mencairkan hati, suara yang lembut dan lontaran dialog yang menggoda. Namun Syami mengubah kebiasaan itu dengan gayanya sendiri dan dia memang tidak akan tinggal diam bila melibatkan adegan nyanyian. Syami akan menggoyangkan tubuhnya. Menurut pembuat filem Subhash Ghai, Syami Kapoor itu merubah citra hero Bollywood yang tampil romantis dan kadang-kadang sedih menjadi ceria dan menari.
Memang terlihat nyata Syami tidak mengikuti imej yang dibuat ayahnya dalam industri filem yang selalu tampil dengan imej bersahaja ataupun imej yang dibawa abangnya Raj Kapoor yang tampil sederhana. Syami Kapoor sebenarnya juga mampu menjadi hero romantis namun dengan caranya tersendiri. Melalui sorot matanya yang tajam, dia bukan saja mencairkan hati para heroin yang berpasangan dengannya dalam filem, tapi turut mencairkan hati para fans wanitanya. Dia merayu dan menggoda para heroin filmnya dengan nyanyiannya yang turut menampilkan bahasa tubuhnya. Hal ini terlihat nyata dalam filem-filem lakonannya seperti Kashmir Ki Kali 1964. Bahkan juga dalam filem-filem sebelum itu iaitu Dil Dek Deko 1959, Jangli 1961, Dil Tera Divana 1962, Profesor 1962, Rajkumar 1964 dan bahkan dalam filem-filem setelah itu seperti An Evening in Paris 1967 dan Brahmachari 1968. Selain nyanyian dan tariannya, ternyata para fans Syami Kapoor juga cukup menyukai penampilan Syami dengan pakaiannya yang trendy. Fashion yang digayakan Syami sebenarnya mempunyai unsur-unsur barat. Di saat para hero Bollywood lainnya selalu tampil memakai pakaian tradisional India seperti kurta atau berkemeja, justru Syami tampil dengan t-shirt dan jaket kulit dalam filem-filem lakonannya. Aktor Nasiruddin Shah yang merupakan fans berat Syami mengatakan Syami itu ada stylenya yang tersendiri yang tidak dapat disamai oleh orang lain, iaitu style bila dia menari ataupun pakaian yang dikenakannya. Syami itu seperti aktor Hollywood James Dean yang memiliki gaya tersendiri, kata Nasiruddin lagi. Guys, Syami Kapoor memang terlahir dari keluarga filem yang terkenal di Bollywood. Namun keluarga Kapoor yang turut berada pada namanya bukan menjanjikan sesuatu yang mudah bagi perjalanan karyanya. Tidak seperti zaman sekarang, para stakit tidak perlu bersusah payah kerana mereka akan dibantu oleh keluarga mereka sendiri untuk memasuki Bollywood. Namun Syami Kapoor walau mempunyai ayah dan abang yang terkenal di Bollywood, tapi dia harus memulai sendiri langkah pertamanya di Bollywood. Dia hanya menjadi pelakon di grup teater milik ayahnya dengan bayaran gaji bulanan yang rendah sebelum memasuki industri filem Bollywood. Syami dan para aktor Bollywood dulu-dulu tidak pernah menyertai mana-mana stage show untuk dipertontonkan kepada audiens yang harus membeli tiket menyaksikan persembahan mereka seperti para aktor zaman kini. Hakikatnya para aktor ini baik dulu ataupun sekarang mereka bukanlah penyanyi, mereka hanya pelakon. Mungkin ada yang pandai menari seperti Syami Kapoor, namun bukan itu cara pelakon dulu mendekati fans mereka. Tentang kehidupan pribadinya, ternyata kehidupan pribadi aktor yang berlakon dalam 200 judul filem ini seperti konten filem-filem Bollywood yang dipenuhi dengan kisah cinta. Semua orang mengetahui bahawa Syami Kapoor mendirikan rumah tangga 2 kali, yang pertama dengan aktris popular 50-an Gita Bali dan yang kedua dengan wanita yang bernama Naila Devi. Namun tidak ramai yang mengetahui sebenarnya terdapat beberapa wanita lain dalam hidup Syami Kapoor ini. InsyaAllah kami akan sambung pembicaraan tentang aktor Syami Kapoor ini bahagian akhir di video yang akan datang. Mohon kesabaran anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.